Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat nombor 3 hari tu ni penegasan kepada ni dia. Allah kata wa innaka ni nabi tak? Innaka nabi. Tak, ayat nombor 3 ni dia sambung pada ayat 82. Sebab tengok sirat tu baris apa? Jalan. Baris. Sirati. Kenapa baris bawah? Sirati. Dua-dua baris. Kenapa bawah? Sebab idafah. Tak. Dia iaitu jalan. Sebab dia kata ulangan, dia ulang balik, dia sandarkan kepada sirat yang pertama. Sirat yang pertama sirati mustaqim ni. Dia panggil kata ulangan. Bahasa Arab dia panggil badal. Kata ulangan, dia ulang balik. Jadi sirat tengok mula-mula ni dia ulang. Dia udah yang dua. Iaitu jalan. Jalan mana? Iaitu jalan. Bila-bila selit kalimah iaitu dipanggil badal. Iaitu kata ulangan. Kata ulang. Contoh PM iaitu Muhyiddin, contoh tak? Muhyiddin tu jadi badal kepada PM. Badal kepada PM. Sebab PM kita bayang berapa dah? PM kita bayang siapa? Muhyiddin. Jadi Muhyiddin tu badal kepada PM. Badal lah ni jadi siratillah ni. Badal kepada sirat Kalau sebut apa tu tuan rumah. Cik Oyam. Bayar. Cik Oyam badal kepada tuan rumah. Jadi kita sebut tuan rumah tu terbayar rumah kepada dia lalu. Jadi badal. Jadi Cik Oyam ni badal kepada tuan rumah. Tuan rumah dengan Cik Oyam ni dua perkataan berbeza tapi satu zat. Badan ni badan lam ke? Sama dengan badal Haji apa semua mak badal tu lah. Ganti dah badan ni ganti. Kita buang apa tu contoh dia kadang-kadang dia dua keadaan. Dia boleh sama lafaz, boleh beza lafaz. Dalam Quran badal ada dua bentuk. Sama lafaz ada, beza lafaz ada. Mana beza lafaz? Ayat 2 Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbi dengan Allah ni badal. Rabbi badal kepada Allah. Sebab tu segala puja bagi Allah, iaitu Tuhannya. Bila selit iaitu badal, iaitu Tuhan sekalian. Kalau selit kalimah itu, mana iaitu lagi dalam surah Fatihah? Ganti nama kita baca dia. Ni ada. Iaitu apa lagi surah Fatihah? Iaitu dia ada lingkap. Kena buat projek kita, insya-Allah dia ingat. Ingat. Projek tu ada iaitu Sirat juga. iaitu jalan. Iaitu jalan. Sebab kat situ sirat beratas. Kat sini sirat pada bawah. Jadi ikut beratas. Siratal ladina ni badal kepada sirat yang pertama, iaitu jalan. Jadi badal ni dia boleh dua perkataan, satu zat. Dia boleh dua perkataan yang sama, dia boleh dua perkataan yang berbeza, boleh. Perkataan sama boleh, perkataan yang berbeza boleh. Dua-dua badal. Hadis jadi badal perkataan yang sama. Dia badal ni di baris rupa dengan yang dibadalkan, mubdal. Yang dia merujuk siapa ni? Merujuk pada badal yang perkataan yang pertama. Jadi perkataan dia panggil mubdal. Mubdal minhu. Dia ikut. Jadi baris bawah belakang lah. Contoh Ahmad Razali
Ibnu ke ibna ke ibni? Ya benar. Kenapa ibnu? Ibnu badal kepada Ahmad. Sebab Ahmad Razali dengan anak Abdul Rahman ni serupa tak? Ahmad Razali, anak Abdul Rahman itu, Ahmad Razali itu, anak Abdul Rahman itu serupa tak? Serupa. Badal juga. Lepas tu dia baris depan tu sebab dia ikut Ahmad. Tak faham lagi? Ha? Nak mikir sikit. Tak apalah kan. Nak bukan nak bukan nak apa tu, bukan nak nak menekan stres COVID-19 bukan. Ustaz, kalau orang kan dia ramai. Ha. Kok dia nama Abdul Rahman. Ibnu Abdul Rahman tu rujuk pada anak semua. Dia boleh semua, boleh satu. Boleh semua. Kalau Ibnu Abdul Rahman, Tak spesifik lah. Dia tak ada anak. Dia nombor satu, nombor dua lah. kalau abna baru apa semua. Ibnu tu seorang. Abna, contoh abna Rasulullah, anak-anak. Abna tu boleh lelaki perempuan. Abna tu umum. Abna'u Rasulullah. Anak-anak. Kalau ibnu seorang. Abna ramai. Ha? Abbas. Contoh ni Ibnu Abbas tu. Ha? Oh ya lah. Tapi macam Abbas tu dia ada anak. Dia lain lah misalnya. Ha. Ibnu juga. Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas juga. Tapi sebab Ibnu Abbas yang dimasukkan siapa dia? Ya. Kan kita tahu Ibnu Abbas yang dimasuk biasa dimasuk ialah Abdullah bin Abbas. Biasa gitu. Walaupun ramai semua Ibnu Abbas belaka, tapi dia sebut Ibnu Abbas dia akan merujuk kepada yang dimasukkan. Dia takkan dia sebut Ibnu Abbas yang dimasuk biasa lazimnya dimasuk ialah Abdullah bin Abbas. Dia kan beritahu lagu tu. Dia takkan fikir lain lah. Okay, tengok ah. Jadi had ni had ni dia ulangan. Dia kata mana jalan Allah? Sekarang ni jalan banyak, cara banyak. Cara siapa? Cara Allah. Cara Nabi. Jalan ni cara. Kaifiat. Faham tak? Allah hanya mengarahkan. Sembayanglah. Puasalah. Lah. Tapi bagaimana? Hadis. Allah kalau tunjuk. Allah hantar Jibril tunjuk ke Nabi. Kalau Jibril tunjuk dalam bentuk bentuk dia, Nabi payah nak tengok praktikal. Dia berubah bentuk manusia. Jadi Nabi tengok bentuk praktikal lagu ni. Jadi daripada cara Allah nak sampai ke Nabi melalui Jibril ajar ke Nabi ajar kita. Semua. Ibadat-ibadat semua daripada Jibril belakang. Termasuk apa? Selawat, zikir semua daripada Jibril. Bukan Nabi reka. Kat situ baru kita faham bahawa hak utama terbaik tu hak daripada Jibril lah. Jadi jalan Allah, jalan ataupun kaifiat yang Nabi tunjuk pada kita adalah kaifiat Allah. Kaifiat yang Allah nak. Semua yang terzahir dari Nabi ni semua kaifiat. Semua kaifiat. Cara. Kaifa. Asal dari kaifa. Nanti enggak ada kaifiat semayang. Kaifiat tu kaifa. Cara. Bagaimana? Dalam kurungan cara. Kaifiat. Allah hanya mengarahkan. Nabi menerangkan kaifiat. Contoh tak?
Dalam Quran Allah beritahu surah An-Nur, masuk rumah, Bagi salam. apa tu, bagi salam dulu ke Quran sebut? Minta izin dulu. Bagi salam. Bagi salam. Ha? Dalam Quran sebut, dalam Quran sebut. Bagi salam kan? Cuba tengok, cuba tengok. Bagi salam. Bagi salam dulu tak pak. Lepas tu kalau tak dia katakan. Kalau ke itu balik dia sebalik. 3 kali bisa. Quran, surah An-Nur. Muka surat 3. Muka surat 3 ke surat 4 je tengok. Surah An-Nur. An-Nur. Muka surat Cuba tengok. Ada tak ada Quran payah tak nampak. Kalau Quran nampak. Ya tak? Mana cari? Minta kita cari. Cepat sikit ni. Kita cari. ayat. Kita cari cepat sikit. Kita Okey, cari. Ustaz cari. Kalau ini tak payah nampak. Surah 24 ayat-ayat Ustaz. Ustaz tak ingat ayat ke berapa Ustaz? Betul. Ayat 27. Orang tanda dah ni. Ada tanda dah. Ayat 27. Ustaz. Okey, Ustaz. Okey. Allah sebut je. Cuba baca terjemahan dia. Ayat Cuba baca terjemahan dia. 27. Wahai orang-orang yang beriman, Ha? janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, Ha? sehingga kamu lebih dahulu meminta izin Ha? serta memberi salam Ha? kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu. Dia isu dia sekarang je ni. Dia isu ni isu jawapan kepada orang kata dah Allah sebut Allah ni. Boleh lah zikir ya Allah. Isu dia lagu ni. Sebenarnya orang ambil atas makna tu. Jadi sebenarnya Quran dia sebut umum. Dia bukan sebut kaifiat. Dia sebut umum. Ya. Dia bukan sebut cara, dia sebut umum. Betul. Dia ingat sebutlah Allah, dia kata sebutlah Allah. Jadi cara kena tengah Nabi. Dia tak boleh abai Nabi kita boleh main reka cara kita tak boleh. Masalah Nabi ni macam ada tak apa, tak ada tak apa. Ikut kita. Ada lagi tu. Jadi kalau kita boleh ambil begitu Quran, makna dia kalau kita masuk rumah orang, kita kena bagi minta izin dulu. Minta izin dulu. Lepas tu orang minta izin dulu. Minta izin dulu. Siapa dia tu? Assalamualaikum. Kalau ikut Quran, ikut Quran. Minta izin dan kalau Tapi Quran bukan terang kaifiat. Tu Quran terang ada sudut mana lebih utama di antara minta izin dengan salam. Minta izin ni wajib. Salam ni sunat. Jadi dia sebut dulu tu bukan makna kaifiat, bukan makna cara. Makna hak utama mana. Sebab tu dia sebut minta izin dulu. Minta izin tu wajib. kalau kita telefon dulu lagu mana Ustaz? Nanti ada tak jawab lagi soalan. Bukan kaifiat, bukan cara tu. Hanya Allah sebut keutamaan mana. Keutamaan. Bukan kaifiat. Kaifiat dengan Nabi. Nabi bagi salam dulu ke minta izin dulu? Bagi salam dulu. Nabi menerangkan kaifiat. Kalau lah tengok Quran, kita baru hujang cara, makna bagi rumah orang, kita sebut Minta izin. minta izin dulu. Minta izin dulu. Minta izin dulu. Minta izin dulu. Lepas tu jumpa siapa pula minta izin dulu. Assalamualaikum. Faham tak? Orang tak faham kat situ, orang tak faham. Orang ambil kesempatan kat situ. Kalau kita tak faham, Nabi ni adalah kaifiat. Ada orang Melayu, ada rumah ke, ada tuan tak? Dia pun tak kenal dah. Assalamualaikum. Mana tak ikut Nabi ke Quran, faham Nabi. Kita kaifiat kan ikut Nabi. Sebab Nabi ajar kita, bagi salam dulu. Baru minta izin. Jadi kaifiat, kena tengok Nabi. Hak ni bukan kaifiat. Hak ni nak terang mana utama. Sebab dah sebut dulu tu mana utama. Minta izin dulu. Tapi Ustaz, kalau kita katalah minta izin, apa dia benar nak minta izin tu? Ada perkataannya, maksudnya. Maksud. Dan maksud minta izin tu lagu mana? Kalau kita kan kalau minta izin tu salam ke lah. Salam. Salam Minta tu izin. minta izin salam. Ataukah Bagi kita salam. telefon dulu ke dia? Di rumah. Kadang-kadang dia gini ni. Dalam konteks agama ni dia macam hitam putih. Dia macam dia tak bukan sudut adat. Dia hitam putihnya kena beritahu secara, sebab kadang-kadang orang tak masuk. Orang mari nak jumpa nak bagi surat je.
Kan? Makna dia dua orang style begini. Kita orang Melayu kita, secara Melayu kita dulu kan. Pasal tak dulu? Tahun 60-an dulu. Jiran-jiran ni rumah orang dia main masuk berapa tu. Tapi sampai dah bila orang mengaji sikit, orang jadi macam benda tu orang tak suka ni, tapi dia budaya. Mana adat mengalahkan perasaan. Bila orang faham sikit, baru tak boleh. Baru sampai keluar saja. Dulu kan Faham kalau tak? kapung Maknanya lah ni kat Ustaz, kalau lah dia gidu, kalau kita gidu rumah orang, picik loceng tu minta izin dah berapa kali? Kan? Kalau kita boleh. kalau kita gida kan Cik dia loceng tu picik. kalau cik loceng tu macam cik loceng. Tak- Pagar tak buka lagi. Ada lah. Cik loceng kadang-kadang nak ada surat juga, sama juga. Dia tak jelas lagi cik loceng. Dia kena beritahu. Boleh tak saya masuk? Tu lah. Tapi salah tak lah. Ha? Oh tak. Apa dia? Apa dia? Kita izin. Ayolah. Salam kena dulu sebab kaifiat. Nabi aja bagi salam dulu. Assalamualaikum. Baru minta izin. Apa betul? Quran bukan menerangkan kaifiat. Quran menerangkan mana utama dua tu mana utama. Faham tak? Dia sebut dulu tu bukan kaifiat, bukan cara masuk rumah orang. Mana lebih penting? Mana lebih penting antara dua tu? Kalau kita misalnya ke dia, saya mau tanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ni kena dijemput masuk bukan saya masuk. Maka beri salam. Kerasan. Jangan kita masuk. Tapi kita ni tahu dah kita awal-awal ni daripada rumah dah. Tengah apa sangat. Awal-awal lagi dah. Rumit you. Dia ada. Dia pergi morgen, dia ada setengah orang. Dia bagi sahaja. Dia ada. Dia masuk. Kita pun masuk. Sepatut kita pun balik lah. Masuk lah kita balik. Orang tak sejawab tu, orang tak suka masuk. Memang begitu. Tapi biasanya dia pintunya bertutup, dia tak buka pintu kan. Biasanya. Dia macam keadaan. Lah ni lah keadaan lah dia tutup lah. Ada lagi momen ni. Aku bawa sahaja. Awak sana. Kita tahu. Aku ni buka sikit. Duk minta tu pula tu. Tak tahu dia tu. Orang dia buat apa, tak tahu. Apa dia? Kalau ikutlah tak boleh. Tak boleh. Respect. Tak boleh. Kita dia boleh minta. Aku nelo betul dia tengok. Tak boleh. Pejam mata tutup telinga. Pejam mata tutup telinga Misalnya Melayu ni tak dulu. Kita Tak dulu. Aduh. Assalamualaikum. Kalau orang macam orang tak suka kan, kalau depan tak ada, dia pusing ke belakang. kecuali gini, kecuali tiba prasangka. Sebab apa? 2 minggu tak jumpa. Dia duduk seorang-seorang. Tu kita takut mati seorang tu lah. Kita lain lah. Kita gerang orang jenis orang yang tak pakai. Kita kan duduk dalam rumah kat dia panas. Betul dah boleh tak? Cak baju nak pergi mandi. Dia pecik loceng tu ke. Keting tak boleh kita nak jaga tudung dulu, nak sarung baju semua dah dulu. Ada perasaan. Bapaknya Eh, cewek. Dia gini. Sama dia. Agama ni kan dia ibarat macam Tidak kata dia boleh baca berhenti lah perasaan senapas, pribadi dalaman. Dalaman je. orang tubik. Perasaan tu terdetik dalaman setiap manusia. Tuhan boleh baca. Lepas tu dia tak tekan individu. Secara umumnya kita suka ada orang masuk rumah kita. Kalau kadang-kadang kita mesti nak orang beritahu dulu. Dan ni lagi sesuatu lah, dia boleh mesej dulu telefon. Jauh-jauh lah kita nak bagi rumah ni boleh mari lah. Lupa bagi salah juga. Siapa tu siapa? Dan ni kita guna mana misalnya dah ada kemudahan, kita gunalah supaya orang ni bersedia. Dan ni kalau kita mari-mari tak ada rumah. Loceng lah ni kan, sini loceng. Kalau pecik loceng kita boleh tengok dulu. Gitulah. Dan ni boleh gunalah kesempatan yang ada kita nak tahu biar jelas. Sebab dulu ni memang gitulah. Kalau tak ada balik gitu. Kalau kawan tu sengak Dia duduk tidur misalnya masuk boleh. dia sebenarnya ikut asal boleh. Kalau dia ayat ni, apabila tuan rumah kata balik, kita kena balik. Itulah. Ikut asal. Ada lah. Bukan masalah ada ke tak ada. Masalah hukum. Etika.
Mana kalau tu Tarji'u. mau balik pun kita Ada ni ayat. kata Cuba ada ayat ni sama ayat ni. Cuba tengok surah An-Nur. Ramak kita bagi. Lepas tu 3 surah ni undang-undang rumah tangga, surah An-Nur, surah An-Nisa, surah Al-Ahzab. Dia ada. Muka tuai rumah, muka kita tuai rumah. Ikut kita, rumah kita. Awak nak main jalan. Biasa asal, bukan asal. Ha? Surah An-Nisa, surah An-Nur, surah Al-Ahzab. Dia banyak rumah, dia keluarga banyak. Jadi apa tu bumi ni milik Allah. Orang takut orang kata, sekarang takkan tak boleh, tak boleh. Rumah ni milik siapa? Milik Allah. Kena tanya Tuhan lah. Nabi ni sebagai penyampai hak Tuhan punya, kita pinjam. Rumah kita kat sini, rumah kita sana. Ini kita tumpang. Kita tumpang rumah Allah ni. Itulah. Itu Allah sebut tu. Yang miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan apa yang berada di antara keduanya. Malah kata orang yang masuk tu bagi tumpang rumah, bagi makan, tak usah kena tahu rumah. Kan? Di surah Taubah kan. Taubah ni cerita dia sampai 20 tahun bagi peluang. Tak usah kena tahu rumah. Mana tak usah tauhid lah. Orang syirik itu tak usah kena tahu rumah lah. Tak sekena tuai rumah. Makan saja. Kan? Makan saja 20 tahun nak lawang pula apa tu wakil tahu rumah. Jadi jumuk mana bunuh. Itulah maksudnya. Ibarat gitu. Orang yang tak tahu, tak erti, dia tak erti tata cara ni. Jadi buat tak ada apa dah. Dia tak ada guna dah mulut. Bukan pedang lah. Dia mari rumah orang, dia nak buat rumah dia. Kita boleh makan dia mari dia sebagai tetamu Ustaz. 20 tahun. Dari makan Surah Taubah tu surah last surah kan. Duduk lama lagi, tak si balik-balik. Kalau kita peramat. Kita 3 hari kita beras hati dah. Tu kan, baru rumah nak rehat-rehat dah dapat tak boleh. Kat 3 hari apa sekat 3 hari. Dah kena baca. 3 hari dalam mai cari dia. Salah kata, mau tidak rumah aku, mau tidak. Rumah mana ni? Nanti, apa ni? Ketahuilah, Allah ketahuilah, ilallah kepada Allah lah tasirul umur. Allah ketahuilah kepada Allah lah kembali segala urusan. Bila dah milik dia, sepati dia lah buat lagu anak. Itu jawapannya. Ha? Jadi isu sekarang ni mengaku tak ni milik Allah kan milik tak ngaku lagi. Mengaku tak ikut satu hal, tak ngaku langsung. Masuklah surah seterusnya, surah perhiasan, Zukhruf. Perhiasan. Ha? Depan ni ya. Hamid 7 ni. Apa dia? Ha? Pasal kita buat ada 7 ni. Pada itu. Ada? Buat dah Tak ingat. Anu tengok. Lepas Yasin Yasin lepas mula tu. Apa tu kaji. Betul 7. Tak mengustaz dia anu. Hamid 7 ni Al-Fatihah ni kan adab dengan Allah. Al-Fatihah ni ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi. Ingat? Kat mana akhlak dengan Allah? Hamim 7 ni Ha. akhlak dengan Allahnya ustaz. Tak, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ni ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan Nabi. Akhlak dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in tu akhlak dengan Allah. Dengan Allah. Huraiannya Hamid 7. Kami 7. Mana? Okey. Jadi kita faham akhlak dengan Allah ni minta Allah saja tu lah berakhlak dengan Allah. Minta dengan Allah lah. Jangan dek siapa gaul. Jangan campur. Jangan campur. Syirik dalam kata surah An-Nur kan. Dia maknakan zina, dia sama orang zina ni dengan orang syirik. Kat mana? Zina ni dia sentuh bab syirik. Kenapa? Dia sebut zina sebut syirik. Apa kata zina dengan syirik? Apa kaitan?
Sebab dia Surah melakukan An-Nur, zina tu maknanya Apa kaitan zina dengan syirik? itu makna dia. Perkahwinan ni kan saja. Kalau macam kita ni kahwin dengan isteri kita. Maknanya sepatutnya dengan halalnya dengan isteri sajalah. Selain pada yang cara halal, cara zina. Zina ni apa dia? Mengotorkan kesekian. Cara halal dengan hak yang halal. Yang haram ni syirik. Bukan syirik juga. Menduakan kalau konteks apa tu dalam konteks zina ni orang nampak menduakan suami, contoh tak? Kalau Tina. Tina jangan tak tahu lah. Ngajar je bagi habis. Ada kena Supaya orang lama. Saya ada pengalaman luar dah. tak bagi habis juga. Isu dia gini, isu dia nak bagi faham zina dengan syirik ni dia sama kat mana? Menduakan. Menduakan tak kira menduakan. Bagaimana kita diduakan? Bagaimana Allah kalau konteks suami kalau dia masih apa tu kalau sama tahap isteri dia menduakan, maknanya kalau dia tidak menceraikan dayus. Okey. Kalau konteks Allah Ta'ala ni kalau mu boleh terima, konteks Allah Ta'ala lagi lah. Mu boleh terima tak boleh kan? Tak maaf juga tapi dok sekali tak boleh dah. Contoh tak? Mana konteks syirik itu juga. Betul. Tak boleh dua sekali dah. Tak boleh sekali dah. Tak boleh sekali dari syurga. Tak boleh. Lagu tu baru nak. Tuhan kan syurga. Tak boleh lupa lah. Tak boleh dua sekali dah. Doa neraka. Kalau buat contoh gitu baru nampak. Ni. Itulah. Jadi orang ni Tuhan ni kata sayang ke makhluk, kata cinta ke makhluk, sayang ke makhluk. Takkan buang neraka. Tak care. Cuba kes dia. Kena kat dia. Dia baru dia faham. Kenapa Tuhan sayang? Duakan dia lah kau ada. Bagi tak boleh ke tak boleh ke. Dia kena bagi. Dia kalau konteks Allah Ta'ala dia kan, memang orang tak faham. Bila Allah hurai baru dia nampak. Bila kenal kat dia baru dia nampak. Baru dia faham. Syirik ni lagu tu lah. Itulah kalau kita kaya kat orang dah. Kalau kita kaya kat orang. Jadi kita nak royak tu kat orang tu tak reti lah. Nak suruh dia nampak tu ustaz. Jadi Sebab tu surah An-Nur ya. kalau saat ni. Ada surah An-Nur tu sebut zina tu semua syirik. Tu kan dia. Apa kata zina syirik pula? Syirik ni dia patut dia suruh Allah saja. Dia suruh belaka. Tempat tu Allah saja belaka. Tempat tu Allah saja. Tempat tu Allah saja belaka. Ustaz buat surah An-Nur ustaz. Ha? Lagi berat kita. Tak ada kacek. Dia kena sabar ngajar surah An-Nur. Tak boleh. Dia kena sabar. Hak mengajar perempuan, hak ngaji perempuan. Susah kita. Ha? Kalau siapa kita? Hadis satu sikit. Tak pelajar lah. Ada sahaja ada. Kita surah-surah bagi akidah. Ni kita mana-mana saja tak apa. Kalau rasa tak. Dia bahagian semua orang kena. Ya. Kan? Bahagian-bahagian ni boleh bagi orang lain. Jadi surah ni surah berapa ni? Mula surah Ghafir, lepas tu surah apa tu Fussilat, lepas tu Syura, lepas tu ni Zukhruf, 4. Yang keempat. Surah yang keempat ni. Minggu lagi lah. Jadi surah Syura ni dia nak beritahu bahawa asal dalam kitab surah ke? dia sebut dalam kitab isu kenapa Maulana dia beritahu kita kenapa dia tak guna istilah agama, kenapa tak guna istilah kitab tapi guna istilah wahyu. Rasa tak? Kita mengaji kita wahyu. Sampai mula-mula ngaji ustaz wahyu tu apa dia?
Jadi Maulana dia hurai kita. Kenapa dia guna istilah wahyu? Dia tak guna istilah agama, dia tak guna istilah kitab, dia guna istilah wahyu. Sebab agama ni kadang-kadang tak jelas lagi. Kadang-kadang yang bukan agama kata agama. Sebab isu kata agama tak agama ni dah cemar. Istilah agama ni dah jadi tak jelas dah. Jadi macam kabur dah. Ini sebahagian daripada agama ke tak. Jadi bila kita ngajar akidah ni tajuk istilah-istilah yang kadang-kadang duduk dalam masyarakat kadang kepercayaan tu. Nur Muhammad. Kan istilah-istilah tu jadi macam kita tertanya, benda tu daripada mana? Betul ke benda dari Islam? Kadang-kadang kita tanya kadang-kadang. Lepas tu bila kita ngaji Quran kita tengok tak ada kaitan sebenarnya. Tak ada kaitan. Okey, lepas tu dia sebut kitab. Adakah adalah kitab tu adalah agama? Ya. Sebab ada nama kitab dia Parawah, kitab Nur Muhammad. Siap tajuk dia lagi. Jadi kalau kitab tu tak semestinya Quran lah. Kali kita Yalah, adakah bila sebut kitab ni agama? Tidak. Adakah kitab ni mesti betul? Ada juga. tak juga. Bila kita ngaji secara ilmiah, tak lagu tu. Dia tidak boleh kata, dalam kitab ni tak jelas lagi. Sebelum kita kena takik dulu. Benda ni betul salah. Banyak kadang-kadang jadi kalau isu-isu tasawuf kalau kita ngaji kalau notor state apa tu kenal tak Profesor Dr. Almarhum Profesor Dr. Fatah Harun Fatah Harun. kenal tak Profesor Dr. Fatah Harun tokoh orang Kelantan kita, tokoh akidah. Dia lah mula-mula yang menyentuh kalau isu-isu penyelewengan dalam kalau dalam kat Malaysia ni kan, isu akidah ni dia mula-mula yang Jaki ambil sebagai panduan Profesor Dr. Fatah Harun kan meninggal dah baru meninggal. Banyak buku dia tentang anak state nak bagi sini lupa nak kata nanti kita bagi. Dia 30 buku surat. Kita kena Fatah Harun. YB Pak Bukit Tuku tu ya. Dia tua dah meninggal dah. Patah tu lah. Kena tokoh dia meninggal dah. Fatah Harun YB. Kalau kena kalau dia kena apa tu siapa nama dia? Datuk apa tu Muhammad Zuhdi kena. Dia sebelum Muhammad Zuhdi lagi tokoh. Nama dia naik. Dia baru lagi, hidup lagi. Dia ni dulu lagi. Isi pasal tu orang tak sentuh akidah, dia berani. Jadi Jaki ambil dia sebagai buku-buku dia banyak Jaki buat keluar lah. Bentuk PDF orang sebo belakang. Dia meninggal kan. Orang bagi free. Anak mesti ada lah ni. Dia Malaysia kita ni dia tak kenal mana tasawuf falsafah, mana tasawuf sunni. Kalau sebut sunni falsafah. Istilah Wahdatul Wujud tu dia panggil tasawuf falsafah. Mana tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah Yunani. Tasawuf apa? Tasawuf apa? Yunani. Dia panggil tasawuf falsafah. Hanya yang rumit ni, hanya yang ni banyak masalah ni. Dia berkait dengan Tak boleh. Tak boleh ikutnya. Sunni boleh, tapi kadang-kadang dia sebut tasawuf sunni. Tapi falsafah juga. Nama tak ada pakai. Kita kena tengok bentuk gaya dia cakap. Apa tujuan dia dengan tasawuf falsafah tu? Bukan tujuan. Dia terpengaruh dengan falsafah, jadi benda-benda yang ada dalam falsafah Yunani dimasuk dalam Islam. Itu yang isu-isu lah ni yang kalau tengok sidang kalam tu sidang kalam tahu sidang kalam Ustaz Nodarus, dia orang Singapura. Cuba cari dalam Facebook sidang kalam Sunni. Saya lagi boleh guna tahu Sunni. Sunni Ustaz. Sunni. Sidang kalam. Sidang kalam. KLM. Cuba baca, dia banyak dia hurai isu-isu dekat Malaysia ni.
sidang Dia orang kalam. pokok tasawuf falsafah ni, kalau orang yang mengkritik dia punya kepahaman, dia kata anti tasawuf. Padahal bukan anti tasawuf. Ni Ustaz sidang kalam ada. Ada warna merah Macam bentuk Lepas tu itu kereta bulu bulayang. Bulayang. Itulah. Dia ada isu-isu akid ni, isu-isu bangkit kat Malaysia ni kita kena cakna juga. Isu-isu orang nak perjuangkan Ibn Arabi. Kita tak buku-buku Ibn Arabi dekat Japarawah juga gitu. Ibn Arabi ni dia dua tokoh, satu Ibn Arabi, satu Ibn Arabi. Ibn Arabi ni dia dua tokoh, satu Ibn Arabi, satu Al-Jili. Satu Ibn Arabi, satu Al-Jili. Dia punya bahaya dah kita Arab. Dia tulis kalau tengok dalam pahaman dia. Kalau kita apa? Nanti. Anda baca sikit dia punya pandangan sidang kalam ni. Tak betul. Cara Arab. Noni rajin baca ni. Noni dia minat. Noni dah kenal Noni. Kenal Noni. Morning. Isteri Prof. Noni. Waktu hapus spek mantau tebal tu. Daurah. Macam orang Arab dia Ustaz dia ni dah. Dia orang Singapura. Tapi dia kuat urai. Dia nak macam muka Arab. Bukan Melayu. Sidang kalam. Dalam kitab dia, kita Arab dia tu dia. Ahli neraka yang mendapat tajalli, dapat ahli neraka yang dapat, maksudnya dalam orang yang masuk neraka kekal abadi boleh lebih baik daripada ramai dalam syurga. Cara cerita tu, cerita orang neraka ni bila sampai tahap dalam neraka tak rasa neraka dah. Oh, jadi Kali. Di banyak dia isu dia lama-lama kali satu isu dia sampai dia selalu cerita. Makna lama-lama dia kata semua agama ni semua kepada Allah belaka. Akhirnya dia mula-mula dia nak kata manusia dengan Allah ni, manusia ni bayang-bayang belaka. Kan? Allah saja hakikat. Dia mula satu tu. Lama-lama dia kata semua agama ni sebenarnya Allah belaka. Oh ni Ustaz. Bahaya dia punya. Ahli neraka yang mendapat tajalli lebih baik daripada ramai ahli syurga. Dia punya kata-kata kesimpulan dia punya kitab dia. Dah lega. Sidang itu tu. Sidang kalam. Hak tu dia buat salah satu pahaman dia. Huwa dalam surah Al-Ikhlas tu adalah Nabi Muhammad. Dia. Ana share ni hak Ana share. Ana share dalam grup kita. Sesak. Oh bahaya kita Arab. Lepas tu orang Melayu kita Arab ni bahasa tinggi bagi dia ni. Tapi pengaruh orang pun ke semua orang pondok, tapi antara yang perjuangkan dia tu sebahagian orang pondok. Sebab dia terjemah pula kitab-kitab apa tu? Kitab-kitab Ibn Arabi tu, lepas tu dia tu siri 1, siri 2 kat Japarawah tu ada. Mana share? Ni. Mana share dalam grup kita. Dia kita Arab. Boleh sembah berhala, boleh kafir, tapi sebenarnya hakikat dia tetap sembah Allah. Dia punya kata-kata dia. Dia tengok dalam kitab-kitab dia. Boleh. Tapi hakikat semua Allah macam mana? Memang lah. Memang jadi pemahaman ni kalau mengaji Quran dia kacau ni. Dia macam penaksiran lagu lain ni. Jadi habis mana-mana Quran tu tak boleh belaka. Ahli neraka ni punya Allah juga. Dia ada tokoh-tokoh ulama kita ni, contoh Ar-Razi, dia petikai, dia kata kalau semua Allah, tai Allah, tai hidung kita Allah. Dia kita faham
Wujud dua. Wujud Allah sebagai Khalik, wujud makhluk tu dua yang berbeza. Bukan satu. Hujah dia Rabbil Alamin lah. Jadi memang kalau orang yang jauh dengan Quran ni, kalau kita terima dia akan tolak Quran. Di kaedah dia, terima perkataan dia, tolak Quran. Mana kita kena terima Rabbil Alamin. Dia nak terima Rabbi Al-Alamin tu satu. Tuhan kata dua. Rabbi lain, Al-Alamin lain. Puak dia kata Rabbi dengan Al-Alamin ni satu. Pening dah kita. Pening-pening pun kita kena tahu sikit. Sekurang-kurangnya kita tak terpengaruh sebab lah ni dia macam dosen ke masyarakat awam. Nak kata pahaman ni tidak menyalahi. Seolah kita kena takwil dia. Dia kata bukan sesat, makam tinggi dia kata. Kalau dia rasa kalau tak ngaji kat air. Tapi ni berat ah. Datang sama kali mudah-mudah pula dia kat nada. Salah satu nota ada untuk Allah. Profesor yang Asmaul Husna tu kan. Dia asal ada nota dia kan, saya berluah nota dia kan. Dia bukan isu itu saja, dia isu dia sebelum dipatuakan sesat oleh Pulau Pinang Negeri Sembilan ni, lama dah ada tengok nota tu, rasa tak kena, ada something. Dia macam tetap kalau dia beritahu macam dia panggil teknik ni, istilah teknik ni bahaya bila melibatkan cara. Buat kaifiat ni kita boleh tetap untuk orang. Kalau nak tengok orang Nabi, kita untuk kita tak apa, nak tetap untuk orang. Kena lagu ni. Lepas main lagu ni, nanti akan dapat fadilat lagu ni. Menyatakan satu fadilat, satu cara tertentu, lepas tu dengan khasiat tertentu. Tak boleh, kita tak boleh. Tak boleh Nabi ya. Ni surah Syura ni. Tak boleh kita buat lagu tu pada orang lain, tak boleh. Mana ketua-ketua dalam satu ni lah, tok guru dalam satu ni, maknanya Kaifiat, dia tak boleh nak kita nak buat tu kita tak apa. dia Kita nak lagu ni kan, nak seru nama-nama ni. Ustaz masuk Profesor Mahayat. Bukan Mahayat. Baru lagi ni. Bukan Mahayat. dia tak boleh lah makna anak murid dia tu suruh Dia mufti dah keluar kan, buat teguran. tu dia. Kan? Dia tak setuju kata mufti ni kata menyesatkan dia lah ke apalah. Mufti tidak menyesatkan siapa. Mufti dia sebagai mufti, bila dia panggil kita ni adalah aduan. Adalah mufti dia macam mahkamah. Faham tak? Bila kita faham mufti macam mufti Kelantan dia panggil kita kan. Biasa aduan. Bila aduan dia tak panggil selalu. Dia akan siasat atau orang. Dia akan ambil nota kita, dia ambil. Nota kita dia ambil, audio kita dia ambil, video kita ambil. Dia dengar sendiri, dia tengok dia sudut penilaian lagu mana. Dia tak dengar buah kita kakak ni nak berjelas tu kan. Hak kita urang tu, dia faham dah, dia ke mana, nak pergi mana. Walaupun dia panggil dah, Kelantan panggil dia, tapi Kelantan tak keluar lagi. Betul ada Kak Zee kata, Kelantan panggil dia. Mufti Kelantan panggil, sebab ada aduan apa tu yang beritahu dalam FB tu negeri lain panggil. Tapi panggil tu dia sebagai panggil tu bukan penguat kepada ni bukti tu. Nota dia buat keluar. Video tu video dia. Audio tu audio dia. Jadi audio tu lah nak bahawa ada something. Sebab dia dalam nota tu tulis Adam tak wujud. Kan ada Adam tak wujud. Allah saja wujud kan. Satu wujud tu. Dia kadang-kadang wujud wujud ni kadang-kadang dia masuk dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna ni kan itu nama-nama Allah yang memberi kesan. Tapi dengan nama-nama tu dia menghidupkan dia tauhid bagi pahaman ialah Allah saja ada, hal lain tak ada. Tauhid bagi Quran bukan lagu tu. Tauhid bagi Tuhan ni menduakan Allah. Dia tauhid dia kepahaman lagu lain. Dia sebut marilah kita kepada tauhid. Dia sebut tauhid juga. Tapi tauhid pada pahaman pasal apa ialah mengatakan Allah saja wujud, hal lain tak wujud. Hal lain bayang-bayang berlaku. Sebenarnya Allah saja. Kan? Tauhid bagi biasa kita kata kita kena ingat Allah saja. Itu lain. Yang ni menafikan kewujudan. Faham tak?
menafikan kewujudan. Faham tak? Kau ada tulis tu, nota dia. Adam tak wujud Pasal tak? Allah saja wujud. Tu bukti dah. Pahaman wahai tak wujud. Jadi asma' husna yang nak dikembangkan tu, nak buat kepada pahaman tu. Pada tauhid, Allah saja wujud, Allah saja wujud. Jadi, bila apa seru nama Allah. Seru tak salah. Kita nak seru nama Allah, apa-apa hajat tak salah. Tapi kita tak boleh letak untuk orang lain. Oh, ada universiti apa tu? Tu lah. Universiti lah. Oh, dia sampai nak buat daripada tadika, sekolah, tapi dia ada. Ustaz buat dah. Kita tak nafi ada punya perbuatan dia ada comel, dia nak orang-orang yang bermasalah. Tapi dah sudut hak ni. Hak nota yang dia sebab luah ni. Sebelum sampai ke mufti ni, waktu Maulana tak berkenan dah. Ana tak berkenan sebab Maulana beritahu, tapi orang lain punya. Tapi kalau anda tanya pun masa saya berluah tu, dia suruh anda tanya Maulana, tapi dah tengok lepas mayang baca lagu ni banyak anda tengok something lah ni. Dan lama sampai dia kat Telipuk seminggu muslimat tidur kat Telipuk sampai program-program semua hak ustaz batal belaka. Ada Ustaz. Profesor ni? Ustaz Puja ni Profesor Dan dia Masri. inspirasi dia. Oh, dia Dan perempuan. Nama dia Profesor Masri. Dia ngajar mereka tu. Waktu Ada gambar ni, Ustaz atas gambar dia ni dalam Dan lagi apa dari tazkirah KJ kau ada dalam info Ustaz Razali ada. Dalam info Ustaz Razali. apa tu Abdullah Bukhari di sini. Ya, Abdullah Bukhari sini. Ni, lepas ni Profesor bertaraf tadika. Duk tanya soal. Orang duk tanya saya tentang Prof sekian, Prof Madia sekian. Profesor Dr. Wan Masri. Yang bawa berbagai modul ajaib mendekatkan diri pada Allah. Ni Abdullah Bukhari ya. Kena ni ya Quran time ya. Atau Prof sekian mengkritik mufti sekian. Dia kritik mufti atau mufti. Dia marah ke mufti yang mufti kata. Saya cuma lebay kampung biasa yang baru 30 tahun belajar agama. Ni Abdullah Bukhari ya. Bermula daripada Mahat Malaki. Dia bekas ahli jawab. Sehingga sekarang saya hari masih belajar dan membaca bidang agama. Masih saya dalami agama. Masih saya risau bicara tanpa ilmu yang sahih. Saya tidak berani bercakap bidang agama lain seperti fiqh, akidah, hadis dan sebagainya yang saya tidak dalami walaupun saya dipanggil ustaz. Saya ustaz bidang saya tapi baru nak start bidang lain. Hormatilah kepakaran bidang dan jangan cerobohi bidang orang. Lebih teruk lagi jika anda memakai label prof bidang lain untuk ceroboh bidang lain. Kita prof bidang lain. Jangan ceroboh bidang agama. Bidang agama kan tanya orang agama. Mufti ni dia ada apa tu sandaran dia. Dia bukan saja keluar lagu tu dia panggil kan. Bukan saja. Anda kalau kita tak tengok dia punya nota dah sebelum isu, anda tak berani nak ni, anda check dulu. Tapi masalahnya sebelum isu terjadi ni 2 tahun dah. Anda siasat bermasalah. Cuma bila keluar patuh, alhamdulillah. Sebab murid anda mengikut. Murid anda sebagian yang faham. Besar ada. Klinik Asma Husna. Lama. Apa dia sebenarnya? Bukan pada nama Allah nilai tu. Dia bekas AJK PAS. Dia Kuantan. nama tu untuk apa? Dia ngapa kata dia tak bagi. Oh, dia semua nama untuk sakit goni. Anda faham isu ni masa tahun sebelum ni ada prof lain, bukan prof dia orang lain. Dia hantar ni. Mana pakai anda tanya ni kan? Prof dia kata, "Oh, tak sangka dia kata dia bagi cara-cara untuk rawat. Kalau kita sakit telinga, ya sami'. Kalau sakit mata, ya basir." Itu ada berlaku. Anda hantar modul ni ke Maulana. Tak boleh lah dia kata. Tak boleh kita tetap untuk orang. Sebenarnya Kita tak apa. Kalau kita kita tak apa. okey. Nak tetap untuk orang tak boleh. Sebenarnya kita boleh sebut mana-mana nama untuk mana-mana hajat kita.
Tak boleh kita share bentuk cara dengan fadilat sekali tak boleh. Supaya batas tu. Tak boleh. Tajuk tu semua tanya Ustaz Ashraf. Ashraf tak setuju. Tanya Ustaz Ashraf. Nanti kelas Ustaz boleh tak kita baca tanya Ustaz Ashraf? Ashraf. Dia tak setuju tu. Dia tu faham tajuk tak boleh menetap dia faham. Cuba tanya dia. Sekarang tanya anak seorang. Ha? Tak apa. Tapi tak boleh kita nak letak baca banyak ni time scan ni tak boleh. Kita baca dia lafaz khabari mana insya'i. Makna kita lafaz khabari tapi kita masukkan doa tak apa. Contoh apabila keluar kamu pemudahkanlah. Kan ayat yang surah tak apa. Sebab ayat khabar mana insya' kita pada doa tak apa. Ni ayat tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Lepas tu tetap pula baca banyak kali. Baca ni sakit lutut. Kenapa tak sakit kepala? Ketuk sakit kepala. Dia guna untuk lutut saja. Tak boleh. Walau apa tu Ustaz Ashraf Kazi tanya. Dia kata Kazi. Betul tak? Dia kata Ustaz Ashraf dia sebab dia bila anda beritahu Kazi Ustaz Ashraf beritahu. Tengok Kazi. Ustaz Ashraf kata lagu tu. Cuba tanya dia. Ustaz Ashraf ni tak setuju. Dia tak setuju ayat-ayat Quran ni kita macam mengkhususkan satu tajuk tu. Ayat sakit kepala tak suka. Dia kata semua ayat Quran ni doa. Bacalah mana-mana ayat untuk doa kita. Jangan tetapkan untuk orang lain. Bila kita contoh kalau kita ya Allah aku baca ayat ni kalau kau redha ya Allah sembuhkanlah sakit kepala aku ke nak beranak ke apa. Nak tetap untuk orang tak boleh. Nak bunuh nama tak boleh. Kecuali tadi ayat yang ada kaitan tak apa. Baca 10 kali lah, 10 kali lah tak boleh lagu tu. Dia gini, apabila kita letak untuk orang dia racun kepada kita sendiri. Racun Tuhan, makan Tuhan. Dia akan heret lagi. Anda tahu lah sebab Kak Zim tahu. Dia kata Allah Ustaz. Kak Zim dah jumpa dia. Kenal Kak Zim tak? Kazi dulu. Kak Zim dulu. Kak Zim lah dia jumpa Ustaz Ashraf ni. Kak Zim cerita gini. Apa tu bila Nabi tahu lama dah Kak Zim dengar. Dia dengar Ustaz Ashraf dia jadi jelas lagi. Isu ni. Betul dah. Mana orang yang mengaji dia kan faham lah benda ni kita tak boleh tetap untuk orang. Tanyalah Ustaz Ashraf tu tajuk ni kita menetap untuk orang ni macam mana boleh tak? Jadi Nabi tahu lama dah. Dia bila kita tetap untuk orang, dia racun makan Tuhan. Lama-lama sampai tahap apa? Dia mimpi. Dia macam jumpa Tok Wali lah apa-apa. Tu makan Tuhan tu. Tak tu. Maknanya kalau dia rakyat kalau lah dia rakyat kat gitu amal, maknanya macam jadilah. Jadi ke bisa ke apa tu ada. Jadi sungguh. Ada pahaman rohani kan mimpi. Jadi benar lah. Jadi kau syirik dalam budak ni. Makan Tuhan balik lah. Makan Tuhan ni maknanya Tuhan jadi heret lagi. Sampai tahap mufti pun tak lagi dah. Dia tak boleh terima dah. Kalau mufti tegur tak boleh terima dah. Kita ni kalau contoh kalau mufti tegur ni kita cek lah pula. Takut silap sebab mufti dia panggil tu. Kalau negeri lain kalau negeri lain kalau kita tulis kitab, kalau ada orang tegur, kitab ni daripada mana rujukan ni? Dia kata lagu ni daripada mana? Tak ada sanaran ni. Orang yang buat kitab tu akan dipanggil. Dia akan sidang tanya, mu kata lagu ni atas hujah mana? Kalau dia tak boleh jawab, akan keluar satu kenyataan. Penulis kitab sekian-sekian membuat satu dakwaan yang tidak dapat dia nukilkan daripada mana sandaran. Begitu. 7 kenyataan yang dalam kitab ni dia tak boleh beritahu sandaran. Dia tahu begitu. Tanggungjawab. Gitu. Kalau negara Pakistan lah begitu. Kalau ada orang kata kitab, kalau orang contoh universiti ni kata, mana pihak universiti akan panggil. Bukan lagu ni, mana sandaran kamu? Tanggungjawab. Waktu kita sebab orang berhak petikai kandungan kita. Sebab orang pun ngaji juga. Sebab dia dah mahu tanggungjawab. Mesti tanggungjawab sebab dia nak tanggungjawab. Dia bertanggungjawab. Kita yang nulis tanggungjawab. Sekarang tu betul mufti panggil ni, dia ada benda-benda kita bermasalah. Dia nampak. Tak boleh salahkan mufti. Tapi nak tengok dalam grup dia tu 1,000 ya. Tak ramai lagi. Tak sampai tahap ratus ribu. Kena bendung selalu dah tu. Itulah. Anda tengok dia tulis tu kan.
Like 1-2 ada tak ada lagi, tak tahap kritikal. Kalau kritikal dia lama tu. Isu ni dia sejak. Mana tak besar lagi. Dan Dia orang apa Ustaz dia ni? Orang faham. Orang faham lah. Tapi dia cakap memang lah, kita tak nafi. Mungkin dari sudut akhlak dia, dari sudut peribadi ni, mungkin dia orang baik. Dia tak nafi dia orang baik. Tapi baik dalam konteks agama, baik saya tak cukup. Dia kena ada satu lagi bertanggungjawab. Sebab mak ni nak kat mana tak ni. Tak ada apa dalam usaha. Macam Dia ada dalam FB kan, dia menjawab. Kita cari ya. Ha? Ada urus ni ya. Lepas keluar, anda tak tahu. Anda tahu siapa ni? Ni siapa dia? Tuan Ramlah. Kenal Tuan Ramlah? Ustaz, Dr. Ramlah. Kata Ustaz, anda pernah ikut sekali. Dia tanya kita, Ustaz tak tahu lagi siapa dia. Dia kata Ustaz, dia beritahu lagu ni, kena baca lagu ni. Something Ustaz, boleh kan? Ustaz something ni tak ikut lah. Dia pun something dia tak ikut. Lepas tu, lepas berlaku Pulau Batu ni Ustaz, sampai mana tahap orang Malaysia lagu ni? Sampai tahap bila mufti tegur baru kita ibarat ni. Anda lama dah rasa something dia. Tuan Ramlah mengikut program ni. Dia kata saya dah something dah Ustaz, lama dah. Dia shake. Dia ikut ke? Dia gira Dia ikut lama dah, tapi dia tak ikut lah. Dia pelik, dia tak ikut. Dia rasa pelik lah. Dia rasa something. Ni, apa tu ni, ngaji kita. Siapa yang Tuan Ramlah, sorry yang ni, Karimah. Karimah dia kata gini juga. Dia kata macam was-was. Karimah tu. Lepas nak hantar tu, dia kata patut rasa was-was tak? Ustaz Karimah. Bukan Karimah. Cikgu Karimah. Bukan cikgu lah. Hak orang putih dia, cikgu orang putih. Ada lah. Cikgu Karimah. Dia kata lah. Cikgu pengetua. Buat Karimah ke Karimah saja? Karimah hak yang tua-tua jalan sakit lutut tu. Di atas tu. Kuku dah. Gemuk-gemuk dia. Jalan dia lagu ni. Mana? Karimah ni dah. Daurah. Tajuk dia Muzaffar. Wan Masri ke Ustaz? Wan Masri. Nama Wan Masri tu Masri. Profesor Madia Masri bin Muhammad. Kita buka kamu. Tapi dia minat agama. JK Muslimah Pak Atel. Itulah dulu. Puan. Puan. Dia tak jawatan dah. Pak kata dia bukan panggil talian saja. Dia tak ada talian. Dia tak tahu bila itu boleh Tak ada pakai pengajar. lagi. Panggil pun dah tak ada talian. Apa elok banyak ikut dia ke mana-mana. Dia duduk dalam masjid seminggu. Muslimat lagi. Sampai program-program ustaz batal. Mana macam Baca liput panggil. Siapa buat? Tidur di masjid. nama lagi. Berkemah gitu. Berkemah mana? Warna Melayu gitu. Muzaffar. Lalu begini juga. Jadi dia was juga buat dia ngaji kita Hamil 7 kan. Isu tetap-tetap ni kan. Jadi macam dia bila dia tanya, macam rasa macam mana? Bila rasa pelik ada. Bila kita tetap orang, bila pelik itu jin. Dia pelik luar biasa, berlaku luar biasa. Dia kata luar biasa tu anugerah setelah amal tu. Kita Hamil 7 kita ngaji bila pelik-pelik tu, bila amalan kita tetap pelik itu jin, amalan jin. Dia pelik-pelik tu dia kata anugerah. Jin ambil kesempatan. Nak mati. Lepas tu bila dia jawab apa tu menjawab tuduhan kan. Dia marah ke mufti. Dia kata mufti, dia marah ke mufti. Atu Abdullah Buhari tegur dia tu. Dia kata mufti panggil dia ni dia kata mufti ni salah lah. Dia tiba kata sesak. Dia bukan orang yang lagu ni kan. Bukan senang. Dia dah sampai tahap dia rumit. Dia jadi banyak penyakit susah.
Dia takkan duduk diam. Dia akan ulang. Dia kata apa? Dia kata orang-orang yang kata sesat ni berprasangka. Syaitan. Dia kata kita bukan setan. Ha? Dia kata kau benar. Aduh. Inilah jadi pemilih. Dia Ustaz. Ni. Salah satu ni. Meja je dulu. Satu bila kita ni nyakit lagu ni bila kita ngaji Quran ni dia potong dulu. Jadi kita nak pergi tak boleh pergi orang yang ngaji habis tujuh macam Abang Kak Aziz dia sebut dia kita Kak Aziz kita Mufti panggil Kelantan panggil. Dia kata ada orang kata dia sesak. Mufti jumpa dia. Waktu Kak Aziz dia sembang 2 jam dengan dia. Prof ni. Dia pergi ke Kak Aziz. Dia pernah mari Kelantan. Dia pernah lah waktu beritahu Kak Aziz. Kak Aziz dia tak ikut tu Ustaz sebab dia sebut dia kata pelik-pelik dapat ilmu daripada Tok Wali lah gapalah. Dia benda-benda pengalaman rohani tu dia masuk dalam audio dia. Kak Aziz tak pergi tapi Kak Aziz jumpa personal. Dia pernah pergi ke Kak Aziz. Tak tahulah dia pergi Kak Aziz pernah pergi ke tapi Kak Aziz pernah sembang dengan dia. Mana sembang hak ke hak lah. One by one. Anu bukan kita ni sebab kita bukan tuju Tuhan, tuju barang. Tuhan kita minta dia balik pada pengkajalan lah. Kita tak say Tuhan kita siang orang baik orang bagus Orang bagus ni semua barang tu. Barang tu nanya ke dia. Ada barang kat dia lah Ustaz. Oleh tu dia. Barang maknanya yang dia sebar tu, hak dia sebar tu. Barang hak dia sebar tu. Ni istilah kita kan. Kita nak bunuh ular. Tapi tongkat tu saya patah. Tongkat kita nak elok. Mana kita nak bunuh barang dia jaja tu, tuan kita nak dia balik dengan selamat. Tapi tak semudah tu lah dia rumit dia sampai tahap teruja tu dah sudah. Orang hak tu dia tu Ustaz ramai-ramai. Oh. Aman. Asli tak banyak. Saya tu yang mana? Ha? Faham. Orang faham tak kenal. Kak dia kata tanya Kuala Lumpur jangan tadi. Kuala Lumpur geger dah dia. Masalah. Kazi telefon kawan dia Kuala Lumpur, makna orang tempatan tak kenal dia. Kazi kata. Lepas tu orang Kuala Lumpur kenal. Negeri Sembilan tahu. Jadi Kazi kadang-kadang benda-benda tanya Sa'ad Ashraf. Jadi Sa'ad Ashraf tak setuju kes tu ada kata lagi buat Sa'ad Ashraf. Atau minta telefon Kazi tak minta. Atau isu dia bukan isu-isu ni sebab buat isu tubik isu Profesor Nadia ni. Tapi kalau macam Negeri Sembilan ke apa memang waktu dia surat tak benar dia mengajar. Memanglah dia dua baru. Hal lain dia akan ikut. Dia bila dua hal lain ikut belakang lah. Kita bukan nak sabotah dia. Quran ni memang mengharapkan tenaga pengajar. Quran ni tak? Quran ni hadis. Jadi nak kalau lagi ramai bagus. Bukan kita nak sekat dia. Jangan hak ganggu Quran. Sebab Quran banyak orang nak ngaji Quran, banyak orang nak tahu Quran. Mana kalau lagi banyak ramai orang mengajar Quran lagi bagus. Tapi kita tak say hak yang kacau Quran tak say. Masalahnya dia hak modul yang dia ajar tu kacau Quran. Kalau tak ganggu Quran tak apa. Satu kita jadi sensitif ni. Makna kenapa kita terlalu tegas sebab 3 tahun ni kita suspek dah ni, suspek kita dah. Kita tahu nanti dia akan heret lagi. Betul. Orang kata kalau dia lagu ni dia akan heret lagi. Tahap dia akan belok. Dia tak pasal dah. Dia kata dia betul. Rumit. Kesian lah dia. Hak sokong dia. Ni, tu siapa dia? Karina. Hak suami isteri pakai tu. Hak banyak tanya soalan kanan tu. Hak banyak soalan kanan. Dia kaya dia cerita tu macam dia asal ikut dia juga. Kita tanya ustaz, dia jawab ni ustaz dia pertahankan dia. Anda kata Kak, dia ni 3 tahun sebelum Mufti keluar ni kita dah suspek dah dia ni. Sebab daripada nonton keluar dengan ada masalah. Bukan kita nak ni tak. Kalau contoh kalau tiba-tiba Mufti keluar, kita tak berani nak kenyataan. 3 tahun dah kita tengok 2018 lagi. Dia main Kelantan, pergi Masjid Malaysia buat program seminggu.
Dia tengok buat program seminggu kepada muslimat tu, kita rasa lain macam ni. Dia tulis nota bawah tu kan. Dia jual kad-kad, dia sewa kad-kad dia Asmaul Husna. Dia kata lepas sembahyang baca gini. Oh kena baca gini. Dia ajar teknik bentuk pula. Ni dia jadi masalah lah ni. Dia belajar Tak? mana? Ha? Dia belajar mana? Dia Indonesia lah. Dia ambil dari Indonesia. Mojo dia tak payah. Boleh ada Indonesia tak bersalah belaka. Ada betul ada salah. Tapi kalau dia ambil jenis program teknik lagu ni mana kan Indonesia. Ingat ASQ. Indonesia lah. ESQ. Indonesia keluar apa tu? Haram, Malaysia baru. Hampa orang keluar 1,000 lebih. Ustaz pergi ke program ni. ESQ hak di Malaysia ustaz. Ha? Lama akan main lama dah. Ha. Nak boleh ke haram tu lama ni Malaysia. Lepas tu Indonesia bunyi dah. Habis ustaz ikut. Ustaz Anwar ikut tu barulah program ni. Lepas tu baru keluar. Kadang-kadang kita tu lah kata cakna sikit. Dia ada. Faham tak? Satu orang dah kata ni ustaz Malaysia lagu ni ke? Sampai dah tahap kritikal ni baru keluar patut. Dan macam mana? Orang kita ni dia tak sayang ngaji hak ngaji makna Quran ni rendah, nak hak pelik-pelik. Tu masalahnya. Daurah rasa tinggi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.